Ini penting sebab ia melibatkan tadi dia sebut kecemasan. Bayangkan 2-3 pagi ada mungkin ibu-ibu nak bersalin ke, tiba-tiba kereta tu memang tak dapat ditolak kerana ada yang tarik handbrake macam mana. Okey, isu yang di sini walaupun ianya bukan perkara yang baru tetapi masih lagi berlaku. Mengapa? Itu yang kita mahu tahu, adakah solusinya tidak mencapai kepada perkara yang terjadi itu. Kita akan bersama-sama dengan dua pihak di sini yang kita bawakan di MHI, Tuan Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Subang Jaya. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Baik, di sebelah hujung sana pula penolong Pesuruhjaya PPJ Tuan Muhammad Isyam Haji Izhar, Jabatan Penguatkuasaan DBKL. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Kedua-duanya bersama dengan kami untuk memberikan sedikit penjelasan pastinya. Kalau tadi kita nampak mungkin itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak Majlis Bandaraya sendiri. Bagaimana pula kalau pihak DBKL melihat kepada perkara itu, solusinya di mana? Apakah tindakan yang dilakukan untuk kategori-kategori kes ataupun isu seperti itu? Okey, untuk DBKL, isu cop parking ni di kawasan pusat perumahan ini telah menjadi satu kebiasaan lah. Even kawasan-kawasan kita tengok yang padat dengan kepadatan penduduk yang tinggi itu memang kawasan parking tu agak terhad. Jadi mereka-mereka yang balik lewat malam, bekerja sampai awal pagi, memang bila masuk kawasan parking memang tak ada. Jadi kawasan itu memang kita dah sedia maklum. Cumanya kita minta ada understanding lah. Understanding di kalangan penduduk di situ. Mereka yang balik lewat tinggalkan nombor telefon, sekurang-kurangnya lepaskan handbrake. Kita memang kalau boleh kita tidak perlulah mengambil tindakan, kecuali kalau ada isu yang melibatkan aduan, isu-isu kecemasan. Memang pasukan tunda kita akan mengambil tindakan lah untuk menunda kenderaan tersebut. Sebab rumah ni bukannya satu dua, dia ada ratusan malah ribuan kan. Baik, mungkin Tuan Fazil nak komen sikit macam mana melihat tahun demi tahun kan, mungkin jumlah penduduk yang bertambah. Jadi apakah masalah sikap masih lagi menjadi faktor utama yang menyukarkan? Mungkin ada polisi, ada semua, tetapi itulah sikap yang mungkin memutihkan diri ataupun kecuaian. Silakan. Ya. Terima kasih TV3 kerana menjemput dan selamat pagi kepada seluruh penduduk Subang Jaya. Pagi ini kita nak bicara pasal parking. Jadi seperti mana yang sebutkan oleh rakan saya di DBKL, kita ada kaedah-kaedah tertentu lah. Jadi berkait dengan isu sikap. Ya. Jadi sebenarnya sama aja dalam kawasan DBKL, dalam kawasan Majlis Bandaraya Subang Jaya, benda yang sama. Kita berhadapan dengan kerenah penduduk yang nak park. Ya. Dan kadang-kadang mereka telah menyalahgunakan parking yang kita sediakan. Timbullah isu cop parking, timbullah isu yang double park di situ. Ya. Jadi kita di majlis ni, kita kalau seboleh-boleh kita tak nak keluarkan compound. Kan? Kita banyak kepada kaedah untuk menasihati. Untuk menasihati penduduk supaya mereka meletakkan kenderaan di tempat yang ditetapkan. Ada sebarang sistem amaran diberikan. Saya katakan kadang tu kesalahan sama berulang-ulang kan. Mungkin orang yang sama tak ambil tiba. Okey. Jadi sebelum kita mengambil tindakan, contoh kalau macam di cop parking. Cop parking mereka meletakkan pelbagai objek di kawasan tempat letak kereta, ada kon, ada baldi dan sebagainya. Jadi sebelum kita mengambil tindakan sitaan kepada objek-objek itu, dan kita akan membuat pengumuman, announcement kepada penduduk, sila alihkan objek-objek yang diletakkan di dalam petak-petak parking. Sebelum pihak kami, pihak penguasa untuk mengalihkan. Jadi kita membuat mengambil tindakan yang sedemikian sebelum sitaan kita ambil. Cumanya saya kira kalau kita tahu sebenarnya cop parkir itu memang tidak boleh dilakukan, individu yang mendapat kawasan parkir tersebut tidak ada masalah untuk mengalihkan, dan maknanya tidak ada kategori yang kata kalau dah cop parking itu dia punya kan. Tidak ada kategori sebegitu. Yang pihak DBKL apakah peranan dia selalunya bila isu cop parking ni tiada pihak yang akan mengaku. Bila kita pergi nak ambil tindakan, sebab kita tanya ni siapa punya, memang dia kata tak mengaku. Kalau dia mengaku, kita akan keluarkan notis compound lah. Jadi kata saya tak tahu. Jadi pihak kita cuma macam Datuk Bandar bagi tahu tadi, kita buat engagement, kita ada elemen 3E itulah. Enforcement, educate dan education tu. Memang kita bagi, kita maklum dulu. So kalau tak ada juga yang mengaku, kita akan sita dan kita bawa ke store lah. Sitaan kita lah. Dan kalau macam amalan kita memang macam kawasan komersial kan, kadang-kadang yang letak kenderaan tu sampai terlalu lama kan. Jadi ini menyebabkan orang lain pun terpaksa pusing-pusing minum kali pun masih tak ada di kawasan rumah kedai semua. Jadi kadang ada juga kita tengok macam
kenderaan yang tanpa pemilik Tinggalkan berhari-hari tinggal di situ. Ini macam mana, apa solusi? Sebab kita nak dapat ubin pun tak dapat, jadi apa mungkin cara yang... So itulah kita pergi pada solusi dia kan. Solusi. So macam kami sama-sama sebenarnya di PKL sama, kita dah masuk ke era PBT ni lebih kurang sama je konsep dia. Sama. So kita ada kaedah. Di Majlis Bandaraya sebenarnya kita ada kaedah, itu memperkenalkan satu sistem parking yang berbeza dengan parking yang lain. Iaitu kita kenalkan sebagai pakai 2 jam. Hanya tempoh 2 jam saja kita benarkan. Ataupun dipanggil hot zone. Hot zone. 2 jam. Maknanya pemilik kenderaan hanya dibenarkan maksimum parkir di kawasan itu hanya 2 jam. Itu yang Majlis Suruhanjaya kita inisiatifnya perkenalkan. untuk memperkenalkan. Jadi setengah jam pertama 50 sen. Maksimum 2 jam sahaja. 2 jam. So mana RM2 lah kat situ. Berbeza dengan parkir di tempat lain. So mereka boleh maksimum sampai 10 jam. Boleh. Jadi benda-benda macam ni dia akan menyukarkan kepada pemilik kenderaan lain untuk meletakkan kenderaan. Terutama di kawasan apa tu yang sibuk kan. Sibuk, dia dekat ada pusat beli belah, di tempat bank, di klinik. Jadi kami mengambil inisiatif memperkenalkan meletakkan parkir yang parkir 2 jam di tempat-tempat sedemikian. Jadi senang. Kawasan-kawasan bagi ruang kepada pemilik kenderaan lain untuk menggunakan parkir di kawasan berkenaan. Bagaimana melihat akses untuk pembayaran parkir kesenangannya kepada pengguna jalan raya? Adakah itu juga menjadi antara alasan yang sering kali diterima oleh pihak kalian berdua untuk mereka mengajukan itulah alasannya kenapa saya tak bayar parkir sebab susah untuk macam-macam aplikasi yang digunakan, tak tahu yang mana satu untuk kawasan yang mana. Adakah itu juga merupakan antara isunya, Tuan? So untuk di BKL ni kita dah memang sediakan apps. So once kereta masuk pusat bandar Kuala Lumpur ataupun luar pusat bandar Kuala Lumpur, di bawah Dewan Bandar memang kita ada apps. So mereka yang parking tu memang akan gunakan apps lah. So senang je. Even Touch and Go pun kita dah ada sekarang kan. Kalau katalah ada isu-isu yang terlupa bawa handphone, warga emas yang tak reti, nanti kita ada premis-premis yang kita bagilah. Ada alternatif lah diberikan. Ya, alternatif kita berikan. So tak ada alasan lah. Sepatutnya tak ada alasan dia kata tak bayar, tak tahu. Sebab masuk Kuala Lumpur saja memang dah ada charge yang kita kenakan, merujuk kepada apps-apps tu lah. Kita sediakan. Mungkin perlu sampai satu tahap ada sistem yang mungkin lebih integrate yang menggabungkan pelbagai pihak mungkin ke arah itu. Sama juga. So kita ke arah digital kan. Digital. So tak ada lagi yang secara fizikal, pakai tiket, pakai kupon, tak ada. So sama juga di BKL kita ada sistem digital kita ada apps tertentu. Maknanya pemilik kenderaan perlu install dalam telefon pintar masing-masing. Kita ada Selangor Smart Parking, kita ada Flexi Parking, e-wallet parking, dan pemilik perlu sebab kita ke arah itu. So inilah masa yang sesuai untuk penduduk untuk melatih mereka menggunakan apps. Dia senang. Di mana mereka berada, mereka boleh buka apps dan mereka boleh choose di mana kawasan mereka berada dan mereka boleh pilih berapa bayaran. Berapa lama tempoh yang mereka hendak. Adakah ianya masih lagi berada di bawah kawalan bila melihat kepada pertambahan kenderaan, populasi kita, melihat kepada keadaan contohnya kalau di kawasan PPR satu rumah tu sampai 10 anak-anak yang semua dah bekerja. 10 kereta. 10 kereta. Jadi itu adakah ianya akan bertambah teruk melihat kepada keadaan sekarang ini, isu yang tidak lagi dan terpaksa parking di tepi jalan sampai ke tempat-tempat halang perniagaan orang lain. Isu dia sekarang ialah sikap lah. Sikap. Kita mengharapkan masyarakat ni peka. Satu rumah ada 10 kereta, so 10 parking. Yang disediakan cuma satu saja. Jadi 9 kereta tu terpaksa diletakkan di luar pada kawasan perumahan. Tapi sikap kena pastikan macam Datuk pun sebut, kita sebut lepaskan handbrake, letak nombor telefon jika berlaku apa-apa kecemasan. Kita tak tahu 2-3 pagi ada yang nak bersalin, anak jatuh ke demam kan, nak pergi, itu yang isu dia. So untuk di BKL, di PPR kita pun sebenarnya dah sediakan parking bertingkat. Ada beberapa kawasan PPR yang kita sediakan parking bertingkat di mana setiap penduduk unit tu boleh memohon untuk memarkir di parking-parking bertingkat yang disediakan oleh pihak BKL. Yang berdekatan dengan kawasan mereka. Memang kadang-kadang depan je. Walau bagaimanapun macam saya sebut awal tadi lah, sikap. Kalau boleh nak parking depan, senang. Keluar rumah, lift, terus kereta. Dia tak nak yang lah. Kalau boleh tengok dekat tingkap tu nampak. Nampak kereta, kena pula kereta baru kan. Kena pula kereta baru keluar kan. Baik, itu kereta yang baru kan. Sentiasa diintai-intai. Tapi ada kereta yang buruk. Siapa punya ni? Kereta buruk ni dah rasanya dah lebih 3-4 bulan. Dia tak tempoh tertentu. Kalau sekian-sekian tempoh, kita kena angkut bergantung pada laporan. Bergantung juga kalau pihak
buat laporan macam mana? Ya, kalau untuk ini masuk kepada kes kenderaan buruk, kenderaan lama, tersadai yang ditinggalkan mungkin di kawasan-kawasan taman perumahan. Ya, ini juga kita majlis mengambil tindakan. Berdasarkan pada aduan, kita terima aduan daripada orang ramai, kita akan mengambil tindakan untuk kita tunda kenderaan ini supaya kenderaan tidak mengganggu kan. Okey. Dan ianya susulan daripada soalan itu, kalau contohlah kenderaan itu memang ada tuannya tetapi memang tak bergerak. Jadi keadaan tu parkir tempoh yang sangat-sangat lama di situ. Adakah boleh dalam konteks kenderaan yang dibiarkan, kita akan tengok kepada keadaan kereta. Adakah kereta tu mempunyai road tag masih sah? Kita pun boleh lihat kereta tu adakah tayar itu masih okey, ada angin, kadang kereta yang terbiar lama tayar pun dah pancit, ada pula rumput dah tumbuh tepi, itu memang kita akan ambil tindakan tunda lah. Baik. Baik, tadi ada soalan daripada rakan kita di Facebook. Nama sama dengan rakan pengacara saya, Ahmad. Ini double Ahmad ya. Okey. Saya nak tanya parking kat kawasan perumahan Pantai Dalam, kawasan kondo rakyat dan sekitar, parking adalah tak cukup. Bila park tepi jalan, status itu dia. Bila park tepi jalan, status persendirian, polis trafik saman. Sini banyak B40, mana kami nak parking, tolong sediakan parking bertingkat. Itu cadangan. Kawasan Pantai Dalam ni memang antara hotspot juga kan. Perempuan jumlah penduduk yang ramai. Saya tak pasti, tapi kawasan PPRC Pantai ni memang kita ada kawasan parking bertingkat lah. Mungkin kawasan Raya Permai pun ada PPR. Cumanya apa yang kita minta, keadaan parking mana-mana kawasan PPR memang tak cukup. So cuma kita minta jangan ada aduan yang menyebabkan halangan. Sebab tu saya merujuk kepada Facebook tadi, ada kata polis mengeluarkan saman kan. Mungkin di kawasan tu kawasan yang agak kepadatan penduduk tinggi. Aduan-aduan selalu diterima. Bukan kata polis saja, even di BKL pun akan selalu mengambil tindakan. Cuma kita minta kalau you balik lewat, lepas tu pukul 9 pagi tu alihkanlah kenderaan. Kadang-kadang dia balik 2-3 pagi kerja malam, takkan pukul 8 dia nak bangun. Sampai petang kereta tu masih lagi berada di situ. Selalunya yang akan berganda, yang akan parking berganda adalah mereka yang balik lewat dan akan start bermula kerja juga lewat. Dia lewat, dia masuk kerja petang pukul 8 kan. Baik, ada lagi soalan ramai yang dari Haziq Raji. Kaedah terbaik parking tempat disediakan. Namun jika kepadatan penduduk, bagaimana sebab tidak semua tempat disediakan? Kena buat laporan ke macam bagi tempat kami sediakan? Okey, laporan yang mungkin kalau mereka melalui isu-isu tersebut, bagaimana laporan itu kalau boleh diajukan? Kalau diajukan? kita ada aplikasi, mungkinkah lebih aduan dapat ke situ macam mana supaya lebih centralized ke macam mana? Ya. Itu juga berdasar kepada aduan juga penduduk kan. So yang ini juga satu input yang baguslah kepada kami di majlis ni untuk mungkin menyediakan ruangan parking, untuk aduan ya, ruang parking yang lebih dan juga ruangan aduan lah. Yang senang mereka akses kepada majlis. Ya. Okey, apa tindakan yang diambil? Contohnya compound ke? Berapa banyak compound? Adakah kategorinya berbeza melihat kepada kawasan ataupun isu kesalahan yang dilakukan? Ya. Bagaimana? Kita kalau boleh nak elak daripada compound sebenarnya. Seeloknya, kan? sebaiknya tak nak lah. Kan? Kita banyak menggunakan kaedah educate people kan. Kita beri pendidikan kepada masyarakat lebih kepada sikap kan. Sikap. Jadi yang ini kita cuba elakkan. Tetapi kalau ada keadaan yang memerlukan memang. So kami akan mengambil tindakan sebab kita ni berada di kawasan bandar yang ada ni bukan hanya penduduk tapi juga warga asing yang mungkin cara tata kerja mereka mungkin agak berbeza sikit kan. Jadi macam mana pendekatan terbaru yang diambil untuk lebih holistik lagi untuk membantu masalah ini? Dia lebih kepada pihak yang macam contoh dia kalau warga-warga asing ni lebih kepada kawasan yang agak high end sikit kan. So pihak JMB sepatutnya dia dah maklum. Dia dah maklum kepada dos yang pemilik kenderaan ni tidak boleh, nanti PBT akan ambil tindakan, even polis akan ambil tindakan. Rasanya dah faham. Kita rasanya masyarakat yang berada di kawasan-kawasan kepadatan penduduk tu dia dah faham. Isu pertama ialah parking tak cukup. Betul. So bila parking tak cukup, apa you yang sepatut buat, apa you tak sepatutnya buat. You rasa kalau you buat benda yang parking betul, tak menghalang, tak ada mengganggu lalu lintas, okey, kita pun tak adalah nak ambil tindakan. Tapi kalau you parking, orang kata apa, suka-suka hati, tepi simpang, tepi pilih bomba. Orang tak boleh lalu ya. Orang tak boleh lalu komplain, budak sekolah ke van nak masuk, nak ambil. Itu memang itu adalah sebenarnya kita pun sebenarnya tak ada pilihan. Kan? Betul. Okey, masalah yang dihadapi sama juga di Majlis Suruhanjaya kan.
So masalah melibatkan warga asing, warga asing. Mereka kurang kurang menghormati undang-undang kita. Itu yang kita sering hadapi masalah. So kita juga perlukan bantuan daripada JMB. Dan kawasan-kawasan yang serata ini. So JMB perlu memberikan peranan untuk mengambil tindakan kepada warga asing, kepada pemilik kenderaan untuk tidak meletakkan terlalu lama di kawasan-kawasan tempat letak kereta yang tertentu. Itulah dia, sebab kita ni memang tertumpuan ramai kan. Jadi kadang-kadang pelbagai isu, pelbagai orang yang datang ke situ menyukarkan. Apa kita harapkan semoga ada optimis lah, kita optimis ada pembaharuan ataupun perbaikan, ada sistem yang dapat membantu parking tadi, pelbagai lagi punya program yang dapat menyenangkan urusan seharian kita ketika keluar ke rumah. Baik, terima kasih kita ucapkan Tuan Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Subang Jaya, dan juga Penolong Pesuruhjaya Tuan Muhammad Isham Haji Izhar, Jabatan Penguatkuasaan di BKL. Terima kasih banyak-banyak. Sekurang-kurangnya hari ini dapat klasifikasikan dan terangkan kepada kami bagaimana susulan daripada keadaan parkir di Malaysia yang begitu menjadi isu saban tahun. Setiap tahun sebenarnya kita bawakan topik ini, setiap tahun juga kita bahaskan perkara yang sama. Semoga lah, harapkan ada solusi lah, kesedaran, sebab kita sikap lah. Kita mudahkan urusan orang, so kita nantikan di belakang juga. Cuma satu yang tambah. Ya, silakan. Solusi Majlis Subang Jaya ini, itulah yang hot parking tu. Hot parking 2 jam. Parking 2 jam tu merupakan PPT yang pertama di Selangor yang memperkenalkan sistem ini. Itu satu solusi yang terbaik yang boleh kita